Zahid, okey Zahid? Tak mengantuk Nervous. Nervous Nervous ni. Semua nervous, tak apa. Okey, dah ada 16 orang, 15, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Fikri bin Mohtar sebagai moderator untuk Sembang Konti pada hari ini. Yang mana tajuk hari ini adalah boleh katakan tajuk yang besar jugalah sebab kebanyakan student lepas SPM diorang akan tanya soalan ni punyalah. Okey. Tajuk hari ini adalah survival di MIMET, iaitu derma siswa GPA dan juga pinjaman mara. Okey, yang mana sebelum student nak masuk ke MIMET ni, diorang akan risau pasal bantuan ataupun cara nak bayar yuran apa semua tu. Jadi kat sini kita ada dua jenis bantuan yang utama juga untuk student MIMET. Okay. So sebelum tu saya nak perkenalkan panel kita hari ni. Yang mana panel yang satu kita ada Zahid dan yang kedua kita ada Echah. Panel-panel ni hebat lah, special kan semua ni. Dah biasa dah buat live semua kan, muka pun muka Insta famous . Okay, jadi untuk penonton-penonton yang dah join live ni, jangan lupa ajak lagi ramai untuk join live ni. Kita sama-sama sembang santai je hari ni. And pada penonton juga jangan lupa follow our social media, Instagram, TikTok, Twitter, FB, UniKL MIMET Official. Okey, jadi semua macam dah tak sabar kan nak sembang-sembang, nak dengar juga sedikit informasi ataupun tentang bantuan derma siswa JPA dan juga pinjaman mara. So, soalan pertama saya nak tujukan dekat Zahid lah, Zahid. Ya, saya. Ready lah soalan? Okey. Zahid macam dah semangat nak jawab soalan dah tu, Zahid. Laju Okey. soalan. Laju. Termasuk terus. Dah masuk Boleh. Okey, Zahid. Zahid dapat derma siswa JPA Zahid Ya, betul. Okey. Jadi apa JPA ni apa sebenarnya ataupun kita JPA ni pun kita tahu juga pinjaman mara ni apa juga kan. Sebab sebelum kita dedahkan dengan JPA, kita didedahkan juga dengan pinjaman mara. Jadi apa sebenarnya JPA dan juga mara ni? Derma siswa JPA dan pinjaman mara ni apa beza kedua-duanya? Baiklah. Silakan Zahid. Jadi beza antara derma siswa JPA dan mara . So kalau okay, kita tengok dulu first JPA, derma siswa. Derma siswa ni dia macam beasiswa. Dia lebih kurang beasiswa je. Macam beasiswa, okey. Bila kita masuk ke, contoh sekarang situasi saya belajar di UniKL MIMET dan yuran semua, allowance semua ditanggung oleh JPA dan saya tak payah bayar balik pada masa akan datang. Dia ditanggung sepenuhnya lah kan? Yes, ditanggung sepenuhnya oleh JPA. Ditanggung ditanggung. Okay. Ditanggung. Dan bila kita tengok balik dekat mara kan, kalau mara dalam pinjaman mara, maknanya bila kita dah grade semua, kita habis grade, kita akan bayar balik lah. Tapi bukan bayar sepenuh macam jumlah yang kita dapat tu kita bayar full, tak. Kita macam ada percentage dia lah. Begitulah. Dia akan dikurangkan lah ikut prestasi akademik kita kalau tak silap kan? Yes, betul. Okey dah Okey, baiklah. Okey, kita teruskan lagi soalan yang kedua kita bersama panel wanita kita pada hari ni, iaitu Echah. Okey, jangan soalan susah-susah. Tak susah, senang je. Soalan semua senang, insya-Allah boleh jawab. Okey. Sebelum Echah masuk MIMET lah kan? Sebelum masuk MIMET, tahu tak ada kemudahan pinjaman mara ni ataupun bantuan yang diberikan oleh UniKL MIMET ni lah? Sejujurnya, Echah tak tahu. Echah cadang macam nak masuk UniKL MIMET ni, bayarlah apa kau nak bayar, malam tu nak kerja ke, nak cari duit lebih ke, macam tu lah. Masuk UniKL MIMET, masuk tu, daftar tu, terus ada orang cakap, awak nak buat pinjaman ke, nak ada JPA ke, macam tu lah. So masuk baru terus dapat tahu. Kiranya masuk MIMET,
baru didedahkan lah dengan benda-benda macam ni kan. Ya betul. Bukannya dah sebulan masuk baru tahu ke apa. Waktu tu hari pendaftaran, selangkah je masuk bilik pendaftaran tu terus tahu rupanya ada pinjaman mara ataupun beasiswa JPA ni. Waktu tu lah. Okay. Itu kalau HR lah kan. Kalau macam ada certain student yang dia dah didedahkan dulu, betul tak? Sebelum masuk ni pun dia kadang-kadang ada yang didedahkan kan. Okay. Jadi benda tu sebenarnya tak jadi masalah pun. Kita boleh sebelum masuk kita dah boleh tahu, ataupun selepas masuk pun kita dah dapat tahu lagi dengan lebih lanjut lah tentang bantuan yang diberikan ni kan. Ya betul. Okay, next saya pass kepada Zahid balik lah. Senang seli boleh tak? Itu senang seli. Bagi ready kan. Yang ni ready, yang ni jawab. Ni jawab, ni ready. Okay. Boleh. Okay. So, Zahid. Ya, saya. Sebab Zahid JPA kan. So, untuk proses nak dapatkan JPA ni, senang tak nak proses nak dapatkan dia tu? Macam apa benda yang kita nak kena buat? Apa benda yang kita nak kena sediakan? Lepas tu, ada tak bantuan ataupun pertolongan daripada UniKL MIMED ni nak tolong pelajar dia nak memudahkan urusan untuk dapatkan bantuan tu? Silakan Zaid. Baiklah. Terima kasih. So proses macam mana nak apply JPA tu kan. Proses dia memang pada mulanya saya macam fikir macam susah je nak apply semua kan. Rupanya bila kita dah masuk sini kan, memang kita dapat macam mana kita dapat guide lah daripada UKL macam mana nak apply kan, apa yang kita perlu sediakan masa nak apply semua memang dapat guide lah daripada UKL. Memang UKL tolong. So proses tu memang senang, mudah. Kita hanya perlukan macam result SPM, kita punya bukti-bukti pengajian kita kat sini, and then penjamin saya rasa proses dia lebih kurang macam buat pinjaman mara lah. Memang betul. Lebih kurang macam tu lah kan. Sebab dekat MIMED kita ada unit mesra, betul tak? Ya betul. Jadi ada staff-staff yang akan tolong kita lah untuk guide kita macam mana nak dapatkan bantuan ni. Sebab saya sendiri pun dapat JPA juga kan. Macam hari tu waktu nak mohon tu, MIMED siap sediakan bas lagi nak pergi mohon tu, nak hantar borang tu. Betul. Sebab ada orang dia nak dapatkan bantuan ni macam susah kan. Dia orang nak kena pergi pejabat mara apa semua, kena naik transport sendiri. Macam kita transport dah sedia, semua dah senang lah jalan tu, mudah je. Okay, jadi saya nak pass soalan dekat HR balik. Zahid dah boleh relax dulu, ambil nafas dulu kan. Okay, so soalan untuk HR kan. Okay, cukup ke tak derma siswa JPA ataupun HR dapat pinjaman mara? Okay, cukup ke tak allowance yang student dapat ni kan? Sebab macam JPA, diorang bagi sekaligus. Macam pinjaman mara pula, diorang bagi setiap bulan, betul? Betul. Okay, jadi cukup ke tak allowance ni? Macam mana nak untuk jawab belanja dekat MIMED? Nak jujur ke tak nak jujur? Jujur boleh. Jujur lah kan? Jujur lah kan? Santai jujur lah. Kalau saya jujur, jawapan saya tak cukup lah. Tak cukup. Sebab kenapa bukan shopping Bukan. Kenapa tak cukup? Sebab kita macam mana saya rasa kalau pendapat orang lain pun mungkin dia akan cakap tak cukup. Sebab kalau duduk luar mungkin jauh daripada UniKL MIMED, dia nak datang ke sini naik kenderaan, memerlukan kewangan. So kalau 535 kot tak silap saya punya allowance setiap bulan. Kalau betul lah RM535 5% tu untuk makanan cukup. Tapi kalau setakat betul-betul survival untuk one sem, 535 sebulan tu bagi saya tak cukup. Sebab kita ada saving emergency. Kalau macam laptop rosak ke, phone rosak ke, apa ke, memang takkan cukup. Saya pernah dalam sebulan 535 kan. Waktu tu, waktu sem 1 tu zaman sebelum COVID, kena banyak beli buku sebenarnya.
Okay. Itu okeylah, cukup lah. Kalau makan saja, kalau makan, kalau betul-betul you survivor nasi bujang setiap hari boleh lah. Tapi kalau kita dah makan nasi goreng, dah makan coconut shake, mahu RM10 untuk tengah hari. Dia Kalau dah mimet malam, macam-macam order. kalau dah malam, kita mimet kalau kita belajar setakat duduk dekat dalam kelas, kau nak makan roti ke, kau nak minum susu ke, okey lah. Tapi kita ni survivor dekat dalam mimet ni, kita duduk dekat, kita belajar tu dekat bengkel. Memerlukan tenaga yang kuat. At least nak kena makan nasi tu kena banyak. Minum air nak kena banyak. Macam tu lah. So kalau setakat saya rasa mahal ke murah RM10? Saya rasa murah, RM10 tu kira murah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan RM535 tu, RM10 tu bagi saya dia cukup? Tak cukup. Tapi dalam masa yang sama, kenapa saya rasa benda tu tak cukup? Amount tu tak cukup sebab untuk my pengalaman lah, saya punya phone ni selalu rosak. Asyik nak kena baiki je. Faham lah iPhone kalau baiki macam mana? Pecah skrin sikit je. Sekali 600. Saya nak tukar. JPA pula marah bagi 500 lebih. Nak tukar phone, nak tukar skrin 600. Sudah. Saya nak makan apa? Patah balik rumah setiap hari. Kalau patah balik rumah setiap hari nak makan, mak nak makan kat rumah, nak masak sendiri. Tapi kalau duit kereta pun sama juga kewangan. Duit minyak. Duit minyak. Ya, betul. Duit minyak. Lepas tu kalau macam, itu kalau dari segi makanan dengan emergency cases. Tapi manusia ni tidak lari dengan benda-benda yang kehendak. Macam contoh, manusia ni dia tak lari dengan kehendak. Dia keperluan dia sikit, kehendak dia mesti banyak. Kehendak tu banyak. Ya betul. Tapi saya jenis perempuan tak adalah jenis shopping jauh-jauh. Online Shopee je, baju pun RM6 10% dekat Shopee. Tapi saya punya mahal dekat skincare lah. Macam tu. Macam kita nampak sekarang lah. Dah confused dah. Ni filter ke original kan? Tiba. Tapi zaman sekarang tak ada benda yang murah untuk kehendak tu lah. Itulah. Itu a little bit alasan kenapa saya kata tak cukup. Itu je. Okay. So basically untuk bantuan yang diberikan ni, kita boleh cakap bergantung pada individu tu lah. Macam mana cara dia nak survive, cara dia nak manage dia punya duit tu kan. Ya betul. Macam GPA, kalau dia bagi sekaligus untuk satu sem, banyak tu lah kan. Macam kalau RM3,500 tu lah untuk 6 bulan. Macam mana dia nak uruskan, sama ada dia nak habiskan sebulan tu terus ataupun dia pandai save. Itu bergantung pada individu tu, student tu. Kalau Mara pula, sebulan dapat 500 lebih kan. Okay, so 500 tu untuk sebulan, next month dia akan dapat balik. Sampailah habis untuk satu sem tu. Okay. Terima kasih. Sama. And saya teruskan lagi pada Zahid. Okay, untuk soalan ni lah kan. Ke mana student ni dia spend duit yang bantuan ni bagi dari mahasiswa JPA dan juga pinjaman Mara ni, ke mana diorang kebiasaannya lah, diorang pecahan belanja diorang macam mana, belanjawan harian diorang macam mana. Sebagai Zahid, student Mimek boleh cerita tak Zahid spend duit tu dekat mana? Saya tanya spend duit ni, saya ni jenis yang baiklah. Okay, kalau macam ni kan, macam tadi Pak Izzah bagi tahu, macam makanan semua kan, sehari RM10 tu, sehari RM10 tu kira macam cari RM20 Zahid, jangan tipu. Sehari RM10 tu kira paling saya rasa paling rendah kita boleh spend. Tak paling low lah tu, sehari 10 tu. Sehari 10 tu kita makan 2 kali pun RM10 makan 2 kali. Kalau 3 hari mau 15 ke RM20. Jadi macam tu lah kita punya student Mimek ni. Belanjawan dia itu baru makan. Kalau contoh macam student yang ada kenderaan sendiri, macam contoh macam saya kenderaan sendiri, saya akan spend duit tu makanan, and then duit minyak kereta lah kan. Then macam biasalah, macam barang-barang keperluan harian kan. And then belum masukkan, sebab kita Mara dengan JPA dia tak includekan duit asrama. Contoh duit asrama
kita bayar guna duit yang kita dapat daripada JPA dan daripada MARA tu lah. Ya, betul. Satu sem dalam 600 duit asrama. Yuran asrama. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu seingat saya. Lepas tu untuk bayar registration lagi, pendaftaran, time bila datang kita kena bayar pendaftaran tiap start sem. Setiap sem, yes. Setiap sem. So memang kita bila dapat duit tu memang kena fikir ke mana arah tu duit tu, ke mana kita nak spend duit tu, kena fikir betul-betul. Kalau jenis yang boros tu memang saya rasa susah. Sebab saya dulu time mula dapat duit tu memang saya jenis boros. Saya nampak benda tu, alamak. Sebab kita waktu tu sem 1 kan, macam terkejut dapat duit banyak tu kan. Macam wow. Dapat duit banyak. Macam-macam beli tu. Sem tak habis tapi allowance dah habis. Macam nak makan ni. Tahu-tahu dah habis. Aku tahu dah habis. Memang itulah salah satu macam bahaya bila dapat terus 3,500 untuk allowance yang kita dapat JPA kan. Kita macam susah nak fikir macam mana kita nak spend duit tu dengan betul. Itulah salah satu bahaya yang bila dapat. Tapi kalau marah kita macam boleh, dia dapat sikit-sikit kan, kita boleh ni duit ni untuk ni untuk dia simpan sikit-sikit. Tu okey. Kita boleh budget lagi lah macam mana. Kita boleh budget. Lagi kalau kita mestilah hujung minggu kita keluar dengan kawan-kawan kan. Lepak dengan kawan keluar. Itu mesti. Memang itu normal. Memang penggunaan student, sebagai student memang normal kalau keluar. Memang akan sentiasa berjalan pengeluaran duit tu. Macam tu lah, memang kita kena pandai jaga duit, pandai jaga kita punya flow duit tu lah. Macam yang saya cakap tadi, dia bergantung pada individu student tu sendirilah. Macam dia kena fikir betul-betul macam mana dia nak uruskan duit tu kan. Betul. Okey, seterusnya soalan untuk Echah pula. Sebelum tu terima kasih Zaid untuk penerangan tu. Tapi dah lah tanya soalan yang seterusnya. Kita pun nak cerita kalau dia pengalaman dia sebagai JPA. Kalau saya nak cerita pengalaman saya marah nak cerita juga. Okey, boleh. Cerita dulu. Okay. Kami pun nak tahu juga macam mana student MARA ni survive kan. Dia bukan cerita lah, tapi sebagai satu teguran bagi saya lah. Untuk mana tahu kan, kalau ada, selalunya kalau student, before dia jadi student, dia akan stop. Mungkin UniKL ni dekat TikTok ke, dekat IG ke, dia akan scroll, dia baca. Kalau anda sebagai seorang yang bakal menjadi student UniKL, dengar. Mungkin kalau macam waktu zaman saya, saya apply MARA waktu SEM 1. SEM 2 baru saya dapat MARA. So sepanjang satu SEM tu, allowance saya tak dapat lah sebab saya apply waktu MARA, saya apply MARA waktu SEM 1, dapat MARA SEM 2. So MARA akan bagi SEM 2 tu sejemput 3,535 50% tu darablah 6 bulan, satu SEM 6 bulan kan. So dapatlah sejemput 3,000 tu. Tapi you as a student, cuba jangan boros dapat 3,000 tu. Waktu pengalaman saya dapat MARA dulu, saya tengok kawan-kawan semua saya pakat beli phone. Phone dah ada tapi beli phone. Macam betul-betul orang yang betul-betul dapat duit, yang fikir duit tu duit yang duit kamu, duit engkau. Tapi fikir baik-baik, itu hanyalah duit pinjaman. Kita tak boleh nak boros, kita tak boleh nak wuha. So bila dah 3,000 tu, kalau kamu nak beli phone, sebab kamu daripada zaman sekolah nak masuk ke zaman universiti, tak salah kalau kamu nak beli phone. Sebab yelah tahulah kan, kalau dari zaman universiti, saya rasa phone tu adalah priority. Even kamu ada laptop pun, saya rasa kalau kamu ada phone pun, kamu still boleh survive. Dia punya peratus dia boleh survive. Kalau kamu ada laptop tapi tak ada phone, susah nak survive. Macam itulah. Jadi ikutlah kehendak kamu. Kalau kamu dapat 3,000 tu, pengalaman saya dulu, depends on you guys. Kalau phone rasa dah boleh still boleh guna, tak ada laptop, pergi beli laptop. Pergi beli kemahuan. Jangan dapat 3,000 tu bagi kawan-kawan. Zaman tu tak COVID lagi. Bagi kawan-kawan, jom pergi Langkawi, jom pergi KL, kita pergi Pavilion. Aduh, saya dengar tu saya macam jam lah. Waktu yang 3,000 tu, apa saya buat? Saya beli phone sebenarnya. Tapi bukan sebab phone saya tak berguna. Zaman tu saya pakai iPhone 5. Kau bayangkan 2019, saya pakai iPhone 5, 16 GB.
Saya macam jam. Waktu first saya masuk SEM tu kan kita ada wow kan. Dia ajar lah cara pakai UniKL Link, kena download apa tu, macam-macam lah untuk UniKL ni Microsoft kan. Teams semua. Faham? Tentu tak ada lagi Microsoft Teams tapi macam Belum. tapi Belum. macam-macam Okey. lah. Tapi cuba kau bayangkan, saya punya handphone tu iPhone 5 tu hanya lepas iPhone 5 16GB tu hanya lepas untuk download WhatsApp saja. Macam mana aku nak download UniKL Link? Lepas tu waktu tu survive betul-betul lah. Daripada SEM 1 tu, bila lecturer ajar, saya transfer kamu, saya forwardkan kamu file. Dalam file ni ada kita punya nota. Even file tu pun saya tak boleh nak download. Tentu laptop semua tak ada. So, apa waktu tu, dah SEM 2 kan, saya rasa bersyukur sangat-sangat dapat 3,000 tu, saya terus beli phone. Lepas tu baki saya punya laptop. Jadi pengajaran kat sini, kalau korang dapat 3,000, kalau korang dapat marah awal tak apalah, tapi yang dapat yang lambat macam saya dulu, sejemput dapat 3,000, silalah manfaatkan 3,000 tu betul-betul. Itu sahaja teguran saya. Okay. Sebab kalau nak ikutkan phone sangat diperlukan lah sebagai student kan, sebab kita macam-macam kita nak access dalam phone ni, and file-file apa semua, nak hantar assignment, kadang kita tak sempat nak buka laptop. Kita nak hantar guna phone, nak snap gambar semua dokumen tu, kita guna phone juga. Okay. Jadi tu kepentingan jugalah sebenarnya. Jadi beli ikut kemampuan, tapi pastikan cukup lah untuk buka file semua, nak access semua tu. Okay. Sekadar untuk survive kita waktu zaman pelajaran lah. Macam tu. Ya, betul. Okay. Jadi dah boleh terus dengan soalan yang lain? Boleh. Silakan. Sebab kita lebih kurang ada lagi 2 soalan ni. Dua-dua ni saya nak bagi kat Echah je terus. Sudah. Okay. Sebab dia nampak macam, macam jawapan dia nampak macam, dia boleh bagi ni lah, bagi keyakinan lah. Tiba. Okay. Okay. So, dengar cerita, student MIMAT ni dia tambah pendapatan diorang dengan buat bisnes. Betul. Ada yang buat bisnes dalam online yang promote dekat grup WhatsApp. Ada juga yang meniaga dekat dataran ES, kat MIMAT ni. Jadi, betul ke tak diorang ni ada buat bisnes? Ya, betul. Even WhatsApp saya pun penuh hari-hari kan. Yang paling famous sekali Kak Bella lah. Kak Bella dia punya IG dia Cinta Bella. Saya promote kau. Promote. Siap promote lagi tu. Lepas tu saya nampak lagi ada orang jual kebab, kilo kebab. Bila saya tanya diorang, mostly jawapan diorang bukannya sebab saya saja cari duit. Tak. Diorang punya jawapan mesti nak survive dekat dalam UniKL MIMAT. So bila saya tanya diorang, kenapa kau bisnes? Tak ada jawapan yang saya dengar. Saja tengah bosan. Mana ada orang bosan-bosan kat UniKL MIMAT ni? Semua tengah survive buat assignment. Jadi jawapan diorang yang saya jadi jawapan yang saya dengar daripada diorang mostly nak survive dari UniKL MIMAT. Duit diorang, ada orang yang tak dapat duit, ada orang tak dapat marah, ada orang tak dapat GPA, ada yang memang nak buat sendirian berhad macam tu. So sebab itulah kenapa diorang buat bisnes. Diorang survive dekat dalam UniKL MIMAT ni dengan cara bisnes. Itu yang saya nampak. Tapi ramai sebenarnya. Cuma ada aktif, ada tak aktif lah. Itu je. Macam Echa ada buat bisnes apa-apa tak dekat MIMAT? Of course ada. Even dekat UniKL MIMAT pun, dekat luar pun saya bisnes. Cuma saya punya bisnes, bila saya kat luar, saya punya bisnes saya, matlamat saya lain. Tapi bila saya bisnes dekat dalam UniKL MIMAT, saya punya niat saya satu saja. Cukuplah sekadar saya dapat makan hari-hari dengan sedap. Macam itulah. Saya pun bisnes. Zahid pun bisnes sebenarnya. Zahid ada macam nak share ke apa pasal bisnes juga? Kalau bagi saya kan kita dapat GPA, saya dapat GPA tu kan terus 3,500 tu. Jadi pada awal SEM tu saya macam terfikir lah nak start business ni. Saya terfikir takkanlah aku just nak bergantung pada duit GPA ni kan. Kita macam nak spend duit, pada masa sama kita dapat duit sekali, nak survive kan. So saya fikir nak buat bisnes apa, and then saya dapat idea nak buat bisnes air, buat air kopi dekat dataran Entrepreneur Square. Sedap. Sedap kopi tu. Jadi
saya dah spend hampir 1/3 daripada allowance DPA tu untuk buat modal niaga saya lah. Dan Alhamdulillah dalam masa 2 minggu saya dapat balik lah. Yo, 2 minggu Tapi buat cepat dia dapat balik modal dia. tapi buat rolling lah, nak buat rolling lah. Tapi still Alhamdulillah saya punya still boleh lah. Alhamdulillah. Kayaknya lepas ni kita boleh mengopi pula lepas ni. Apa dia? Kita boleh mengopi pula lepas ni. Boleh datang ES. Boleh. Harap-harap ES ke lepas ni kalau diorang dengar, kami mohon sangat dine lah ES tu. Boleh mengkopi. Boleh mengkopi kopi saya. Kopi dan kita. Yes. Tu ada kopi dan kita. Okay. Orang single pun boleh beli. Boleh, semua boleh. Okay. So rasanya dah sampai penghujung agaknya kita punya sembang konti kan. Laju je. Macam sekejap je kan. Ke ada lagi yang nak share something pasal dari mahasiswa dan atau Mara ni? Dia tak ada. Tapi soalan seterusnya ada nak tanya pasal macam mana kita bahagikan duit dengan bisnes ke? Ke macam mana kita? Ke soalan lain? Kalau tak ada kita nak tambah. Boleh juga sebab buat bisnes kan. Echa buat bisnes juga kan. So okay, macam mana Echa tu? Macam mana Echa survive dalam RM535 5% tu. Dalam unit Mimet tak cukup kan. Tapi hello je, berisi je sekarang. Macam tu lah. Macam tu lah kan. So macam mana Echa buat RM535 5% tu. Kita kena bijak dalam berbisnes. Kita, if people said dekat saya kan, Echa, saya takut nak berniaga sebab once I invest my money, saya takut tak ada customer. Itu jawapan soalan yang tak bijak bagi saya. Orang yang bijak in business, kalau before dia start business, dia dah tahu dah siapa target customer saya. Macam ada setengah orang, dia invest money contoh 500 tu kan. Dia invest money 100, tak apalah ada lagi 400. Tapi orang yang macam saya, kalau saya dapat 535 5%, saya akan invest semua tu apa yang saya nak. Kalau saya jenis orang yang saya dapat duit kan, contoh saya menang pertandingan 200 tu lah saya invest. Kenapa saya tak takut nak invest money? How I make that money? Sebelum saya menjual, saya dah ada customer. Sebab macam Zahid. Dah ada customer siap? Ya, macam Zahid, saya tengok dia punya strategi. Walaupun dia invest beribu, hampir saya tak tahu berapa ribu. Tapi saya rasa beribu rasanya. Betul tak Zahid? Boleh lah. So macam, tapi kenapa dia boleh 2 minggu tu secepat mungkin? Sebab kita tahu kalangan dekat dalam unit KMIMET ni semua memulakan kopi untuk dia berjaga malam. So that's why. Dia ada customer dia. Ada orang sebulan baru nak dapat modal balik. Tapi dia 2 minggu. Kalau saya, sehari saya boleh buat. Sebab saya boleh 535% tu saya invest pergi beli produk kecantikan. Saya punya need saya mau kepada produk kecantikan. Sebab benda ni takkan habis. Sebab benda ni, bukan benda ni takkan habis. Maksud saya macam, orang pakai akan habis dan orang akan repeat. Sama lah macam kopi tadi tu. Berpanjangan lah benda tu. Ya, makanan ataupun produk kecantikan. Macam itulah. Kalau macam baju ke apa kan, orang akan pakai lama. Tapi saya akan mencari produk orang yang pakai 2-3 minggu dah habis. Okay. So, 535 untuk tips saya, bila you all nak survive dalam Mimet as a business tapi tak nak rasa takut, tak ada customer, before you menjual, pergilah cari customer. Target your customer. Macam saya produk kecantikan, produk yang murah, low budget, macam harga student, saya dah tahu dah. Saya tengok kadang-kadang saya pergi video orang, dia pergi pakai skincare apa, local product macam tu kan. Ada setengah orang dia anti local product, ada setengah orang dia hanya drugstore saja. Jadi, RM535 5% tu, produk saya hanya memerlukan dalam 10 kuantiti saja. So, saya cuma perlu cari 10 customer. Saya boleh cari 10 customer dalam masa sehari. RM535 50 sen. Saya invest dalam satu hari, beli, esok dapat stok, lusa saya jual, saya dapat balik 2 kali ganda. So, dekat sini, ya betul, 2 kali ganda. Jadi sangat-sangat cukup. Kalau phone saya pecah pun esok pun saya tak kisahlah. Saya boleh pergi dekat iPhone Manjung tu kan. Abang saya nak tukar. Saya pergi cocok duit sekejap. Itulah why kita kena pandai investing money to make a money. Macam itulah. Ya, betul. Itu saja tips saya. As a student, if you nak meniaga, itu tips dia. Kalau you takut nak invest money. Itu je.
Sebab kita dekat MIMED pun kita ada juga belajar satu subjek tu pasal entrepreneur kan. Pasal Ya betul, keusahawanan. entrepreneur. Ah, Betul. jadi kita pun dah diterapkan jugalah pasal bisnes apa semua ni. Dan belajar macam mana cara nak buat bisnes dengan betul. Sebab tu lah student MIMED ni memang rajin betul lah buat bisnes. Banyak orang ramai buat. Sebab one thing pasal UniKL ni, kenapa dia sangat-sangat jaga pasal student, dia walaupun dia ajar pasal marine dekat UniKL MIMED, tak kisahlah, atau UniKL lain pun, dia kenapa dia ada selitkan entrepreneur walaupun tak ada kena-mengena marine kot tiba-tiba entrepreneur. Sebab apa? Dia care pasal student. Dia takut student tu kalau dia tak ada rezeki daripada segi macam ada orang dia belajar marine tapi dah keluar dia tak belajar marine pun. Tapi ada yang tak dapat kerja. Macam tu. Rezeki masing-masing. So one thing pasal UniKL, kenapa dia care, kenapa dia nak ada entrepreneur? Sebab dia nak terapkan dalam diri student. Cara kedua maybe you boleh cari duit adalah business. Itulah one thing kenapa yang saya tahu kenapa UniKL masukkan entrepreneur dalam kita punya satu subjek lah dekat dalam SEM. Macam tu lah. Ya, betul. Betul. Lagi satu, saya macam lah kan. Ada lagi? Okey. Santai. Macam kan. Kita ni sebagai macam mana, bila kita ada plan tu kan, buat je. Jangan takut nak cuba try benda tu. Sebab it's better kita macam mana, even kita gagal pun, kegagalan tu akan bagi kita satu improvement. Betul? Betul. Kita lagi Lebih baik mencuba. Biar rugi mencuba daripada rugi tak buat apa-apa. Betul? Jangan sampai satu hari nanti contoh masa depan bila kita tak buat satu tindakan tu kan. Lepas tu kita pun terfikir. Lepas tu kita cakap kalau lah. Perkataan kalau lah memang dah tak function macam tu. Sebab kita tak buat apa-apa tindakan pun. So kita better mencuba. Tak salah mencuba. Betul. Itulah saya punya itulah. Yang penting Sebab kalau sesal kemudian pun dah tak guna dah. Apa dia? Sebab kalau sesal kemudian pun dah tak guna dah. Macam Zai cakap tadi kan, kalau lah apa semua tu macam dah tak function lah. Betul, tak function. Ada lagi ke Zai? Zai dah habis dah? Dah habis dah. Habis dah? Aisyah pun dah habis dah? Dah habis dah. Okey, habis dah. Okey, rasanya itu sahajalah kan untuk sembang konti kita pada kali ini untuk tajuk GPA dan juga MARA ni. Jadi rasanya penonton-penonton pun dah orang kata terjawab lah kan pasal pinjaman ataupun bantuan yang diberikan. So nanti nak sambung kepada student yang lepasan SPM macam nak sambung ke UniKL MIMED. Rasanya macam dah tak perlu nak takut sangat pun nak fikir pasal macam mana lah nak guna duit ni, nak belanja makan apa semua. Sebab boleh je dapat bantuan tu. Macam kalau pandai manage duit tu, boleh spend kat arah yang betul. Dan boleh juga buat bisnes macam Zahid dengan Echa ada orang buat. Macam untuk menampung lah pendapatan tu kan. Jadi tak adalah macam tak cukup makan. Setakat ni tak ada lagi kes orang tak cukup makan, semua cukup. Betul, tak ada lagi kes semua ya betul. Ada banyak lagi bantuan sebenarnya. Sebab banyak. setiap Ada UniKL banyak pun lagi bantuan sebenarnya. SRC, ada USRC, boleh je bantu student. Macam tu lah. Ada lagi zakat UniKL MIMED. Food Love, So Food Bank ada rasanya. Food Bank apa tu? Food Food Happy Love. Pack. Happy Pack Dulu. Sekarang dah Food dulu. Love. Tersilap kot. Food for Love. Food for Love dengan Food Bank. Ada dua. Food Bank. Sekarang Food Bank banyak lah. Okay. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Semua boleh survive, tak ada apa. Okay. Jadi itu sahajalah untuk sembang konti pada hari ni. InsyaAllah kita boleh sembang-sembang lagi lah daripada masa akan datang. Dengan masa yang baru, tajuk yang baru, mana tahu tajuk yang lagi besar ke apa. Boleh ajak lagi. Tengok kita lagi. Tengok muka kita lagi kan. Penonton pun dia nak tengok muka lain, muka kita lagi. Jadi tak apalah tu kan. InsyaAllah dapatlah juga kita sampaikan something untuk diorang tahu kan. Betul. Okey, itu saja. Sebelum saya bagi penutup,
suka lagi saya ingatkan tu follow our social media, FB, TikTok, IG kan, semua YouTube. Jangan lupa follow, like and share Uni KL Mimet Official. Subscribe. Okay. Nanti Subscribe sekali. Kalau follow TikTok ini kami baik, jumpa lagi mungkin kita orang dua. Nanti jumpalah tu TikTok ni, dua TikTok famous kan. Boleh follow sekali. Okay. Okay. Itu saja. Apa-apa yang terkurang tu daripada kami minta maaf. Okay, jadi harap semua dapat ambil lah apa yang penting. So itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum. Alah, bye-bye. Bye-bye. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UNIKL, UNIKL, go! UNIKL, go! Ha ha! La 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 la. Sedia. Semua. UNIKL. Ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo Tuhan selamanya. Ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo Tuhan selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, buruh tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo Tuhan